Sekarang ni kita nak bawakan pada anda topik berkaitan dengan persediaan menghadapi peperiksaan awam tahun 2020 dalam norma baru. Kita tengok dari segi aspek persediaan calon dalam menghadapi peperiksaan SPM yang akan berlangsung dalam tempoh yang terdekat ini, dan adakah selamat untuk calon berada di pusat peperiksaan dan sebagainya, persoalan ditanya oleh ibu bapa juga. Jadi semuanya akan kita kupas lebih lanjut bersama-sama tetamu kita pada waktu ini, Datuk Haji Bakarudin Haji Ghazali, Pengarah Peperiksaan Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Malaysia. Assalamualaikum. Selamat pagi, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya. Apa khabar? Baik, alhamdulillah, Datuk. Harapkan Datuk pun sihat juga. Untuk sekali beberapa hari saja lagi untuk peperiksaan SPM akan dijalankan. Mungkin kalau kita boleh maklumkan terlebih dahulu, Datuk, secara ringkas berkaitan dengan peperiksaan kendalian KPM secara amnya dan juga peperiksaan kendalian lembaga peperiksaan bagi tahun 2020. Silakan, Datuk. Terima kasih. Amalnya terima kasih kepada Selamat Pagi Malaysia memberi peluang kepada Lembaga Peperiksaan dan Kementerian Pendidikan Malaysia. Kami di Lembaga Peperiksaan menguruskan peperiksaan awam tahun 2020 ini ialah sijil pelajaran Malaysia SPM dengan jumlah calonnya 401,105 orang. Kemudian kita mengendalikan juga peperiksaan sijil vocational Malaysia, sijil tinggi agama Malaysia, ujian pencapaian bahasa antarabangsa, di mana ada dua bahasa yang diuji, bahasa Jepun dan bahasa Jerman. Manakala elok juga saya sampaikan bahawa Majlis Peperiksaan Malaysia juga mengendalikan dua peperiksaan iaitu MUET dan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia. InsyaAllah semuanya bermula daripada 22 Februari dengan SPM berakhir pada 25 Mac dan peperiksaan ini berterusan sehinggalah 12 April 2021. Tempohnya hampir 50 hari perjuangan anak-anak kita dalam peperiksaan awam tahun 2020 ini. InsyaAllah. Jadi, Datuk, apabila kita masih lagi dalam perintah kawalan pergerakan, jika dalam tempoh 50 hari itu perintah kawalan pergerakan masih lagi dilanjutkan, terutamanya apabila SOP rentas negeri dan juga rentas daerah tidak dibenarkan, adakah calon ini perlu mendapatkan surat kebenaran daripada PDRM untuk merentas negeri untuk ke pusat peperiksaan? Okey. Terima kasih. Sebenarnya lebih baik saya maklumkan dahulu. Dalam tempoh 50 hari ini, walaupun berlaku PKP di sana sini dalam negara ini, calon tetap dibenarkan menduduki peperiksaan awam dan mereka layak duduki sama ada kawasan itu PKP, PKPD dan sebagainya. Kerana itu adalah hak mereka. Jadi untuk tujuan itu, tentulah ada keterbatasan pergerakan. Jadi pergerakan mereka itu boleh dimenangkan dengan menggunakan slip sebagai calon peperiksaan di mana mereka boleh tunjukkan kepada pihak berkuasa bahawa mereka adalah calon yang sah untuk menduduki peperiksaan dan jika diperlukan juga disertakan dengan tanda pengenalan diri seperti kad pengenalan ataupun lesen kenderaan. Jadi ini adalah memudahkan perjalanan mereka dan tidak perlu mendapatkan kelulusan ataupun kebenaran khas daripada pihak berkuasa. Jadi itu telah pun ditetapkan dalam garis panduan seperti yang sedang dipaparkan ini secara terperinci, boleh dilihat di portal Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey. Baik, Datuk, satu perkara ialah apabila di tengah-tengah peperiksaan itu sedang dijalankan, bagi calon dan juga petugas peperiksaan, adakah mereka perlu juga mematuhi SOP dengan memakai pelitup separuh muka dan sebagainya? Ya, betul. Itu satu kewajipan. Perkara yang wajib calon, petugas peperiksaan dan semua pihak yang terlibat terutama di kawasan sekolah ataupun pusat peperiksaan itu ialah mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh KKM dan juga MKN. Kami garapkan lagi dalam garis panduan di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia. Salah satunya ialah memakai pelitup separuh muka sepanjang masa kecuali beberapa saat untuk mereka dikenali oleh petugas peperiksaan atau petugas peperiksaan itu untuk dikenali oleh ketua pengawas supaya kita pasti itu adalah individu yang sebenar yang boleh hadir bertugas atau menduduki peperiksaan. Jadi ini penting bagi petugas kita tambah lagi mereka akan pakai sarung tangan, pakai buang sekiranya mengendalikan calon yang berisiko ataupun positif COVID-19, kita tambahkan apron yang pakai buang supaya menjaga keselamatan petugas itu sendiri dan semua pihak yang berada dalam menghadapi peperiksaan awam ini. Jadi adakah pengisytiharan kesihatan juga perlu dilakukan oleh semua yang terlibat dalam peperiksaan nanti? Ya, betul.
Saudara Ridwan, memang wajib. Sebab kita tidak tahu status calon kita ini ataupun petugas kita ini pada setiap hari. Mereka perlu mengisi borang deklarasi saringan COVID-19. Borang ini disediakan oleh pihak sekolah ataupun pihak Jabatan Pendidikan Negeri, dan mereka juga boleh dapatkan dari portal Lembaga Periksaan Malaysia atau portal Majlis Periksaan Malaysia jika tertinggal. Borang ini akan dibekalkan awal. Mereka akan isi di rumah pada malamnya, esok pagi bawa serahkan kepada petugas di pintu masuk sekolah, dan di situ mereka akan lihat apakah yang diisytiharkan. Adakah mereka sihat sepenuhnya ataupun di antara 5 simptom yang utama yang dinasihatkan oleh PKM, iaitu demam, batuk, sesema, sesak nafas, sakit tekak. Jadi akan dilihat. Sekiranya maklumat itu terpapar, dicatat, maka perhatian akan diberi sama ada calon itu boleh duduk bersama dalam dewan atau bilik periksaan, atau kita asingkan mereka dalam bilik periksaan khas supaya tidak menimbulkan keresahan ataupun gejala itu tidak berjangkit ataupun tersebar kepada calon-calon yang lain. Jadi wajib mengisi borang deklarasi ini pada setiap hari. Baik. Dan sekiranya calon peperiksaan tu tiba-tiba tu, walaupun semalam sihat je, tapi tiba-tiba nak pergi peperiksaan tu ada gejala-gejala COVID-19. Jadi apa yang mereka boleh lakukan sebelum mereka ke pusat peperiksaan? Betul. Ini jadi perkara ini sangat penting. Sebab calon itu sendiri yang tahu apa perasaan ataupun kesihatan mereka. Yang keduanya, ibu bapa yang hampir dengan mereka. Pertama, pesan saya ialah calon dan ibu bapa jangan panik kalau anak rasa kurang sihat pada pagi untuk pergi menduduki peperiksaan. Perkara yang paling utama pada ketika itu ialah kesihatan anak itu. Calon SPM ataupun calon peperiksaan awam kita, pergilah ke klinik atau hospital, dapatkan rawatan. Kerana bila kita pergi untuk dapatkan rawatan, sudah pasti akan disahkan sama ada anak itu sihat untuk meneruskan peperiksaan ataupun perlu menjalani rawatan di hospital ataupun ada kaitan dengan COVID-19. Jika ada kaitan dengan COVID-19, tentulah akan dikuarantin atau rawat sebagai kes positif. Kalau dia kurang sihat, perlu rawatan lanjut, tentulah dia akan berada di hospital dan dia dibenarkan untuk duduk sebagai calon hospital. Kalau dia sihat, dia dibenarkan pulang kembali ke pusat periksaan. Di pusat periksaan, andainya sampai melebihi 30 minit daripada tempoh yang bermulanya satu-satu kertas periksaan itu, tidak mengapa. Mereka tidak boleh masuk, tapi mereka akan dibenarkan menduduki periksaan yang dijadualkan semula. Tapi kertas berikutnya sehinggalah tamat periksaan boleh diduduki. Tapi andainya mereka sampai dalam tempoh 30 minit yang pertama bermulanya periksaan itu, mereka dibenarkan masuk untuk duduk periksaan, dan masa yang hilang kerana lewat sampai itu akan kita gantikan. Jadi jangan panik, bertenang, utamakan kesihatan kerana periksaan ini panjang, tempohnya melebihi 1 bulan. Jadi buatlah tindakan yang sepatutnya kerana anda ada peluang kali kedua dengan ada dokumen sebagai bukti untuk ditunjukkan kepada kami. Jadi jika calon tersebut diarahkan untuk dikuarantin, adakah calon tersebut perlu melampirkan surat arahan tersebut, dan bagaimana pula dengan penjadualan semula untuk menduduki peperiksaan? Baik, Saudara Ridwan. Perkara yang paling jelas dalam peperiksaan awam kali ini ialah 2 kumpulan pelajar atau calon. Pertama, calon yang diarahkan kuarantin. Mereka tentu ada dokumen daripada PKD menyatakan dia dikuarantin dari satu tarikh ke satu tarikh. Kemudian yang kedua ialah calon yang disahkan positif COVID-19, mereka perlu menjalani rawatan. Tempoh rawatan itu belum pasti. Tapi yang pastinya apabila mereka sihat, mereka akan keluar dari hospital atau pusat rawatan dan akan diberi satu nota yang dipanggil discharge note. Jadi discharge note itu akan menjadi evidence bahawa dia telah sihat pulih sepenuhnya untuk meneruskan peperiksaan. Dan bagi calon kuarantin juga, dokumen itu akan ditunjuk untuk kedua-dua dokumen tadi akan ditunjuk kepada
sekolah dan pihak PPD JPN dan juga lembaga peperiksaan untuk membenarkan mereka menduduki peperiksaan yang dijadualkan semula. Jadi penjadualan semula ini pastinya akan berlaku selepas tamat keseluruhan peperiksaan ini. Beri kami sedikit masa, mungkin 1-2 minggu untuk meneliti dan memuktamadkan, dan dalam tempoh berkenaan jadual akan disampaikan kepada semua calon yang terlibat. Maka selepas itu mereka duduklah peperiksaan seperti mana yang kita uruskan pada kali pertama ini, insya-Allah. Insya-Allah. Okey, Datuk, situasi bila berada di pusat peperiksaan, tiba-tiba di pertengahan itu ibu bapa menghubungi pegawai ataupun petugas peperiksaan mengatakan kami sekeluarga adalah kontak rapat kepada kes positif. Jadi apa yang akan dilakukan terhadap pelajar yang sedang menduduki peperiksaan tersebut? Okey, boleh berlaku kes sebegini. Jadi bila sampai di pusat peperiksaan, calon boleh ada 3 perkara yang akan disampaikan ataupun akan berlaku kepada mereka. Yang pertama, mungkin dia bergejala. Awalnya masuk nampak sihat, tapi dalam menduduki peperiksaan nampak ada tanda-tanda bergejala, batuk, demam, sesemua dan sebagainya itu, dan mungkin suhu badan mereka meningkat. Itu satu kes. Dalam keadaan yang kedua, mungkin diberitahu oleh keluarga mereka perlu menjalani swab test kerana close contact. Jadi ada kemungkinan nanti akan dikuarantin. Ataupun bila buat swab test, keputusannya nanti mungkin positif. Jadi ada juga yang dimaklumkan nanti di pusat peperiksaan mereka positif. Jadi ada yang bertanya, macam mana positif, swab test belum buat? Mungkin dia dah tak pakai gelang, ataupun mungkin mereka sudah buat swab test di hospital swasta dan keputusan dikeluarkan positif. Jadi ketiga-tiga keadaan ini, treatmentnya ataupun tindakan dia sama apabila berada di pusat peperiksaan. Di mana pertamanya yang bergejala dibawa ke bilik peperiksaan khas. Yang perlu kuarantin pun bawa ke bilik yang sama. Kalau ada yang positif, calon itu kita akan bawa ke bilik isolasi. Bilik yang lebih spesifik lagi, tidak bercampur dengan calon yang lain. Selepas mereka di sana, kita akan hubungi pihak PKD. Pihak PKD akan buat tindakan, datang, ambil mereka untuk rawatan, ambil mereka untuk swab test, ataupun ibu bapa mereka ambil untuk bawa ke klinik bagi buat pemeriksaan kesihatan. Jadi ketiga-tiga itu akan diuruskan dengan teratur oleh petugas peperiksaan dengan kerjasama pentadbir sekolah dan guru bertugas. Jadi jangan takut, pergilah anak-anak ke pusat peperiksaan dalam apapun keadaan. InsyaAllah. InsyaAllah. Baik, kita doakan semoga semuanya nanti insya akan berjalan dengan lancar, dan kita ucapkan terima kasih kepada Yang Berbagi Datuk Haji Pakaruddin Haji Ghazali, Pengarah Peperiksaan Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Malaysia, bersama-sama kami dalam Selamat Pagi Malaysia untuk berikan penjelasan berkaitan dengan persediaan menghadapi peperiksaan awam tahun 2020 dalam norma baharu. Ya, dan selepas ini kita akan ke Johor untuk melihat